Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak menjelaskan sedikit tentang penyempurnaan kuasa dua. Apa itu penyempurnaan kuasa dua, bagaimana ia dilakukan dan kenapa kita memerlukan penyempurnaan kuasa dua. Jadi kita mulakan sekarang. Jadi apakah itu penyempurnaan kuasa dua? Penyempurnaan kuasa dua ialah satu teknik untuk menukarkan polinomial kuadratik dalam bentuk yang biasa kita gunakan, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C, kepada bentuk yang dikatakan sebagai penyempurnaan kuasa 2, iaitu mempunyai satu polinomial kuasa 2 sempurna dan juga satu pemalar tambah di sini. Dan selalunya proses ini dilakukan atas polinomial kuadratik yang sukar untuk difaktorkan. Saya akan ceritakan lebih lagi kemudian di slide yang kemudian ya. Okey, kenapa? Sesuai untuk menyelesaikan persamaan kuadratik apabila pemfaktoran terlalu susah untuk dicapai. Sekiranya kamu biasa melakukan pemfaktoran untuk mencari punca-punca untuk mencari punca-punca persamaan kuadratik, jadi saya pasti kamu akan faham apa yang saya maksudkan di sini. Kita juga memerlukan penyempurnaan kuasa 2 untuk melukis graf fungsi kuadratik kerana lebih mudah untuk mencari titik maksimum minimum. Jadi di sini adalah yang saya sebutkan tadi, mencari koordinat titik pusingan bagi satu fungsi kuadratik. Saya akan sertakan dengan gambar rajah graf sekali di slide yang seterusnya. Okey, kenapa trinomial kuadratik? Trinomial kuadratik adalah bentuk yang biasa kita gunakan, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kita memerlukannya kerana pemalar tambah C itu memberikan kita titik pintasan Y. Okay? Dan tanda di hadapan perkali utama iaitu A. A adalah perkali pada AX kuasa 2. Menggambarkan sama ada garis lengkung tersebut mempunyai bentuk muka senyum atau muka sedih. Sekiranya tidak faham apa itu muka senyum atau muka sedih, saya akan tunjukkan sekarang ya. Okey, ini adalah satu garis lengkung muka senyum kerana nampak seperti bibir sedang senyum. Okey. Jadi ini apabila perkali utama A itu melebihi daripada kosong ataupun bernilai positif. Dan C di sini ialah pintasan Y, iaitu nilai Y apabila X bersamaan kosong. Jadi apabila kita melihat satu persamaan atau satu fungsi trinomial kuadratik seperti ini, nilai C sudah tentu adalah pintasan Y. Jadi mudah untuk kita melukis garis lengkung itu. Dan graf seterusnya adalah muka sedih. Muka sedih lah bermakna seperti mana bibir kita sedang sedih lah. Bibir kita nampak masam. Masam. Dan C seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini adalah pintasan Y. Ini adalah apabila A bernilai negatif ataupun kurang daripada kosong. Ini adalah kegunaan utama untuk trinomial kuadratik lah, selain daripada pemfaktoran. Tetapi kenapa kita perlukan polinomial kuasa 2 sempurna dengan pemalar, iaitu bentuk yang untuk penyempurnaan kuasa 2? Ini memberikan kita koordinat titik pusingan HK. HK ni datangnya daripada H di sini, ya, di dalam kuasa 2 sempurna ni, dan K sebagai pemalar yang kita tambah kepada kuasa 2 sempurna di sini. Dan apabila kita lihat pada persamaan ini, terus kita tahu titik pusingannya di mana. Pada garis lengkung parabola, of course. Tanda di hadapan perkali seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini, iaitu A, perkali utama, A akan menggambarkan sama ada garis lengkung tersebut mempunyai bentuk muka senyum atau muka sedih. Kita lihat sedikit daripada gambar rajah sama yang saya paparkan sebelum ini, tetapi sekarang nilai H, titik merah ini dan nilai H adalah nilai titik pusingan. Begitu juga dengan graf yang kedua. Kedua-dua ni adalah titik pusingan. Pada graf pertama, titik pusingan ini adalah nilai minima untuk Y, dan pada graf kedua, titik pusingan ini adalah nilai maksima untuk Y. Jadi apabila kita melihat satu persamaan kuadratik sebegini atau fungsi kuadratik bentuk sebegini, jadi kita terus tahu di mana titik pusingan untuk garis lengkung itu. Jadi ini memberikan 3 maklumat yang sangat berguna lah. Satu proses mencari punca-punca persamaan kuadratik yang biasa kita lakukan ialah kita mencari punca-punca persamaan dari bentuk trinomial kuadratik sebegini dengan cara pemfaktoran. Tetapi pemfaktoran untuk setengah persamaan kuadratik adalah hampir mustahil untuk dilakukan, seperti yang pernah saya katakan sebelum ini. Jadi
apabila pemfakturan itu mustahil untuk dilakukan, cara yang pasti akan membuahkan hasil ialah apabila kita menukarkan persamaan itu dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2 sebegini. Tetapi hanya jika punca-punca itu benar-benar wujudlah. Okey. Alright, selain daripada itu, kita juga boleh mencari punca menggunakan rumus kuadratik. Okey, saya nak tunjukkan contoh penyempurnaan kuasa 2. Saya mulakan dengan persamaan kuadratik monik sebegini. Monik ni bermaknanya perkali pada x kuasa 2 ialah nilainya 1. Jadi x kuasa 2 tolak 4c x kuasa 2 tolak 4x tambah c bersamaan kosong. Saya sengaja meletakkan pemalas tambah itu dalam warna biru kerana saya nak menggantikannya dengan nilai-nilai yang berbeza. Ada tujuannya, itu adalah untuk satu ilustrasi. Kita lihat contoh yang pertama. Sekiranya persamaan itu ialah x kuasa 2 tolak 4x tambah 4 bersamaan kosong. Okey. Untuk persamaan seperti ini, ini adalah satu persamaan kuasa 2 yang sempurna. Okey, iaitu x kuasa 2 x tolak 2 kuasa 2 bersamaan kosong. Bagaimana kita tahu? Kalau kita buat pemfakturan, kita akan tahu. Ataupun dengan satu lagi cara lain ialah dengan melihat kepada diskriminannya. Iaitu sekiranya kamu tahu tentang rumus kuadratik, iaitu x bersama dengan tolak b campur tolak b kuasa 2 tolak 4ac per 2a. Okay, diskriminan ialah yang di dalam badan punca kuasa 2 tu. Itu adalah diskriminan dan selalunya diberi simbol sebagai D huruf besar. Okay, b kuasa 2 tolak 4ac. Mari kita cek, kita periksa nilai diskriminan untuk persamaan ini. Jadi A ialah perkali utama, iaitu bersama dengan 1. A bersama dengan 1. B adalah bersamaan dengan B adalah perkali linear, iaitu tolak 4 perkali pada x tolak 4, dan C pula ialah pemalas tambah, iaitu 4. Jadi diskriminan D ialah B kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 tolak 4 darab 1 darab 4, iaitu bersama dengan 16 tolak 16 bersama dengan kosong. Okey, sekiranya diskriminan bersama dengan kosong saja, bermakna persamaan itu adalah kuasa 2 sempurna. Jadi apabila kita dapat x tolak 2 kuasa 2 bersama dengan kosong, itu bermakna x kuasa 2 adalah bersamaan kosong. Maka x adalah bersamaan 2. Okey, kita katakan bahawa persamaan ini mempunyai dua punca yang serupa, ataupun kita katakan sebagai satu punca saja, iaitu x bersamaan dengan 2. Kita lihat pula dengan contoh kedua. Persamaan yang agak serupa tetapi nilai pemalas tambahnya berbeza, iaitu nilai tolak 5. Ini bukanlah satu persamaan kuasa 2 sempurna, tetapi puncanya boleh kita cari dengan melalui pemfakturan. Okey, iaitu persamaan dengan x campur 1, x tolak 5 bersama dengan kosong. Dan sekiranya kita periksa diskriminan D, nilainya ialah 36. Dan 36 ialah kuasa 2 sempurna, iaitu bersama dengan 6 kuasa 2. Dan apabila kita dapat diskriminan nilai kuasa 2 sempurna, maka kita yakin bahawa persamaan itu boleh difakturkan dengan mudah. Seperti inilah. Bermakna kita boleh mencari nilai punca untuk persamaan ini apabila salah satu daripada sama ada x campur 1 ataupun x tolak 5 adalah persamaan kosong. Kerana salah satu daripadanya kosong, maka hasil darab kedua-duanya akan menjadi kosong. Maka x tambah 1 adalah kosong ataupun x tolak 5 bersamaan kosong. Jadi puncanya ialah tolak 1 dan juga 5. Okey, kita lihat pada contoh yang ketiga, iaitu x kuasa 2 tolak 4x tolak 7, dan saya letakkan tolak 7 tu warna merah. Ada sebabnya, kerana nilai diskriminannya ialah 44. Diskriminannya ialah 44 dan ia bukanlah kuasa 2 sempurna, bukan kuasa 2 sempurna. Dan apabila kita dapat diskriminan yang bukan kuasa 2 sempurna ataupun bukan nilai kosong, bermakna persamaan ini tidak boleh difakturkan. Hampir mustahil. Okey. Jadi apa yang perlu kita lakukan?
Okey, kita perlu tukarkan, kita perlu membuat penyempurnaan kuasa 2 dengan memaksa persamaan ini untuk menjadi kuasa 2 yang sempurna. Okey, sekiranya X kuasa 2, perkali utamanya 1 dan perkali lininya tolak 4, kita akan memaksanya untuk bertukar kepada bentuk persamaan pertama ini, iaitu dengan pemalar tambahnya 4. Okey, saya letakkan di sini. Okey. Kita letakkan tambah 4 sini, tetapi kita perlu tolak 11 pula kemudian. Kenapa? Kerana 4 tolak 11 ialah tolak 7. Jadi integriti kepada persamaan ini kita kekalkan. Kita hanya ubahkan di bahagian depannya saja kerana kita nak memaksanya menjadi kuasa 2 yang sempurna. Okey, jadi apabila kita dapat dalam bentuk ini, okey. Sebelum itu kita letakkan tolak 11 tu ke sebelah kanan dulu untuk memudahkan pandangan kita ya. Okey, kita letakkan di sebelah, kita tinggalkan di sebelah kiri ni sama dengan polinomial kuadratik kuasa 2 sempurna. Jadi kita boleh fakturkan sebegini. X tolak 2 kuasa 2 bersama dengan 11. Jadi kita punca kuasa 2 kan kedua-duanya. Okey. Dan sebelah kanan ni ialah kita dapat plus minus lah, campur atau tolak, kerana punca kuasa 2 apa-apa saja nombor positif sudah tentulah salah satunya positif dan satu lagi ialah negatif. Jadi kita dapati X tolak 2 adalah bersamaan dengan campur tolak punca kuasa 2 11, bermakna X adalah 2 campur punca kuasa 2 11 ataupun 2 tolak punca kuasa 2 11. Kalau kita ambil kalkulator, kita kirakan dalam bentuk perpuluhan, maka X ialah 5.317 ataupun tolak 1.317. Jadi inilah sebabnya kenapa pemfakturan tidak boleh dilakukan, kerana memang tidak boleh pun. Jadi inilah yang dikatakan sebagai penyempurnaan kuasa 2. Ini adalah konsep utamanya, tetapi ada cara mudah untuk melakukannya ya. Bagaimana nak melakukan penyempurnaan kuasa 2 ni? Pada hemat saya, ini adalah cara yang paling mudah. Saya terangkan ya. Mula-mula kita biarkan persamaan trinomial itu bersamaan dengan X tolak H kuasa 2 tambah K, iaitu kita memaksanya menjadikan dia dalam bentuk kuasa 2 sempurna tambah satu pemalar K. Saya telah memperkenalkan H dan K di sini, iaitu titik H ialah titik X, koordinat X untuk titik pusingan, dan K adalah koordinat Y untuk titik pusingan tersebutlah. Okey. Kita tahu nilai A, B dan C untuk satu persamaan. Saya letakkan persamaan yang telah kita guna sebelum ni. Sekejap. Iaitu X kuasa 2 tolak 4X tolak 7 bersama dengan kosong. Ini adalah persamaan yang kita gunakan sebentar tadi untuk menunjukkan contoh penyempurnaan kuasa 2. Okey, nilai A ni ialah ini ialah 1, iaitu perkali utama, iaitu perkali kepada X kuasa 2. B, perkali linear ialah tolak 4, iaitu perkali kepada X. Dan pemalar tambah C bersama dengan tolak 7. Di sini kita nakkan pula nilai H. Okey, nilai H iaitu pemalar yang baru saja saya letakkan di situ. H ialah bersamaan dengan tolak B per 2A. Mana saya dapat H bersamaan tolak B 2A itu, saya akan terangkan kemudian. Buat masa ini kita guna saja formula yang telah saya paparkan di sini ya. Kerana ini adalah metod yang paling mudah. Okey, H adalah bersamaan tolak B, dan B ialah tolak 4. Okey, bahagi dengan 2 darab 1, iaitu bersama dengan tolak dengan tolak bersama dengan campur. Jadi campur semuanya. 4 bagi 2 iaitu H bersama dengan 2. Okey, kita telah pun dapat nilai H. Dan seterusnya kita cari nilai K. K ialah C tolak B kuasa 2 tolak 4A. Saya akan ceritakan kemudian macam mana kita dapat formula tu ya. Jadi C ialah tolak 7 tolak 4 kuasa 2 per 4 darab 1, iaitu tolak 7 tolak 16 per 4. Okey, 16 per 4 adalah bersama dengan 4. Jadi K ialah tolak 7 tolak 4, iaitu tolak 11. Jadi kita gantikanlah nilai H. Nilai H dan juga nilai K ke dalam persamaan ini untuk menggantikan polinomial kuadratik ini ya.
Iaitu A ialah bersama dengan 1. Jadi kita tak perlu tulislah. X tolak H tolak 2. Nilai H ialah 2. Kuasa 2 tambah K. Tolak 11. Saya lakukan semula. Saya terpadam pula. Tolak 11. Tolak 11 ialah nilai K bersama dengan kosong. Okey, jadi kita pindahkan ataupun kita tambah 11 ke dua-dua belah. Tambah 11 ke dua-dua belah persamaan ini, kita dapat X tolak 2 kuasa 2 bersama dengan 11. Okey. Kita punca kuasa 2 kan. Okey, jadi tambah tolak di sini. Jadi X tolak 2 adalah bersama dengan tambah tolak punca kuasa 2 bagi 11. Bermakna X adalah bersama dengan 2 tambah punca kuasa 2 11 atau X bersama dengan 2 tolak punca kuasa 2 bagi 11. Jadi kita telah pun menyelesaikan bukan pemfaktoran. Kita telah pun berjaya mencari punca-punca untuk persamaan yang pada mulanya kita tidak boleh pun memfaktorkannya, ya. Okey, saya harap kamu semua faham macam mana ia dilakukan, tetapi sekiranya tak faham, saya masih ada 2 lagi contoh ya untuk ditunjukkan. Okey, contoh seterusnya saya ambil satu persamaan yang bukan monik pula, ya, iaitu perkali utamanya ialah 2. 2x kuasa 2 tolak 8x tolak 3 bersama dengan 0. Okey, ini satu lagi persamaan polinomial yang tidak boleh difaktorkan. Kita ambil nilai A, B dan C. A ialah 2 perkali utama, B adalah perkali linear tolak 8 dan C ialah tolak 3. Jadi kita carikan nilai H-nya. H ialah tolak B. B ialah 2 per 2A. B bukan 2. Maaf saya. B adalah tolak 8. Tolak 8 bagi dengan 2 darab 2. Iaitu bersama dengan 8 per 4. H adalah bersama dengan 2. Dan nilai K pula. K ialah C tolak 3 tolak B kuasa 2, iaitu tolak 8 kuasa 2 per 4 darab 2. Iaitu bersama dengan tolak 3 tolak 64 per 8. Okey, 64 per 8 adalah bersama dengan 8. Tolak 3 tolak 8 iaitu tolak 11. Itu adalah nilai K. Jadi kita masukkan ke dalam format ini. Nilai A-nya ialah 2. X tolak H iaitu X tolak 2 kuasa 2 dan tambah K. K ialah tolak 11 bersama dengan kosong. Seperti mana yang kita lakukan sebelum ni. Kita pindahkan X ke sebelah sana dan jadi tambah 11. Jadi 2x tolak 2 kuasa 2 adalah bersama dengan 11. Kita pindahkan pula ataupun kita bahagikan kedua-dua belah dengan 2. Sebab kalau kita bahagi sebelah kiri, sebelah kanan pun kita kena bahagikan dengan nombor yang sama lah. Jadi x tolak 2 kuasa 2 adalah bersama dengan 11 per 2. Punca kuasa 2 kan kedua-duanya sekali. Okey, alright, betul, masih betul saya kira. X tolak 2 adalah bersama dengan tambah tolak punca kuasa 2 bagi 11 per 2. Bermakna X, iaitu punca persamaan ini ialah 2 tambah punca kuasa 2 bagi 11 per 2 atau X bersama dengan 2 tolak. X sama dengan 2 tolak punca kuasa 2 11 per 2. Maka kita sudah selesai dengan satu masalah ini. Mencari punca bagi persamaan 2x kuasa 2 tolak 8x tolak 3. Okey, kita lihat satu lagi contoh. Contoh yang terakhir. Okey, saya akan ambil satu persamaan ini iaitu 3x kuasa 2 tambah 9x tambah 5 persamaan kosong. Okey, sekiranya kamu nak mencuba, tolong berhentikan video ni sebentar. Cuba sendiri dan ambil pengalaman daripada aktiviti ini supaya kita dapat biasakan dengan aktiviti penyempurnaan kuasa 2 ni. Kita cari nilai A, B dan C. A ialah 3, B ialah 9 dan C ialah 5.
Okey, jadi H tolak B 9/2 darab 3 iaitu 9/6. Tolak 9/6 ataupun dimudahkan jadi tolak 3/2. 3/2. Ya, betul. 3/2. Okey, nilai K. K ialah C. C ialah 5. C ialah 5. Tolak B kuasa 2 iaitu 9 kuasa 2 par 4A. 4 par A bukan 4 darab 3A adalah 3. Iaitu bersama dengan 5 tolak 81/12. 81/12 boleh dimudahkan iaitu 5 tolak 27/4. Okey, kita buat cross multiplication ya. Kita nak jadikan dia satu pecahan, satu nilai pecahan iaitu bersama dengan 5 darab 4 iaitu 20 tolak 27/4 iaitu okey, saya letakkan tak mengapalah, kita letakkan di sini sempit sedikit iaitu tolak 7/4. Kita teruskan, kita masukkan nilai H dan K dalam persamaan ini dan juga A. A ialah 3, X tolak H. Jadi tolak 3/2 jadi campur 3/2. Okey, kuasa 2. Okey, betul. Tolak 7/4. Nilai K bersama dengan kosong. Jadi kita pindahkan tolak 7/4 ni ke sana jadi tambah 7/4. 3x tambah 3/2 kuasa 2 bersama dengan 7/4. Dan kita bahagikan kedua-dua belah ini dengan 3. Untuk menghapuskan 3 di sini ya. Jadi bersama dengan x tambah 3/2 kuasa 2 bersama dengan 7/12. Kita ambil punca kuasa 2. Jadi x tambah 3/2 bersama dengan punca kuasa 2 plus minus punca kuasa 2 7/12. Ini boleh dimudahkan ya. Ini adalah bersama dengan 4 darab 3 di bawah ni, iaitu 1/2. Punca kuasa 2 bagi 4 ialah 2. Jadi kita bawa keluar 2 di sini, iaitu 7/3 di dalam inilah. Bermakna puncanya boleh kita carilah. Bermakna X adalah bersama dengan tolak 3/2 campur tolak 7/12. Saya nak faktorkan. 1/2 saya lupa pula. 1/2 7/3. Saya nak faktorkan. Okey, ruang dah terbatas. Saya faktorkan di sini terus ya. Saya bawa keluar tolak 1/2. Tolak 1/2 dalam kurungan 3 campur tolak punca kuasa 2 bagi 7/3. Okey, saya boleh tinggalkan nilainya sebegini ataupun saya tuliskan saja nilai penuhnya, iaitu sama dengan tolak 1/2 3 tambah punca kuasa 2 bagi 7/3 atau X bersama dengan tolak 1/2 3 tolak punca kuasa 2 bagi 7/3. Jadi inilah caranya kita melakukan penyempurnaan kuasa 2 yang pada hemat saya adalah cara yang paling mudah. Yang perlu kita buat ialah menghafal format ini dan menghafal nilai formula untuk rumus untuk H dan K. Alright. Jadi macam mana kita nak tahu macam mana saya dapat H adalah bersamaan tolak B/2A dan K adalah C tolak B kuasa 2/4A. Itu adalah topik untuk slide saya yang terakhir di sini. Okey, seperti mana telah pun saya terangkan, kita nak memaksa trinomial kita nak memaksa trinomial ini bersamaan dengan kuasa 2 sempurna ditambahkan dengan satu pemalar. Jadi saya tuliskan semula statement itu. AX kuasa 2 tambah BX tambah C adalah bersama dengan A. X tolak H kuasa 2 tambah K.
Okay, saya nak kembangkan pengembangan binomial di sini untuk X tolak H kuasa 2. Jadi kita kekalkan di sebelah kiri, kita kembangkan di sebelah kanan saja. Jadi sekiranya kamu telah pun biasa buat pengembangan binomial, sudah tentu ini tak ada masalah lah. X kuasa 2 tolak 2 HX tambah H kuasa 2. Okey, tambah K. Dan kemudian kita buka kurungan dan kita darabkan dengan A untuk setiap elemen dalam ekspresi ini, iaitu bersama dengan A X kuasa 2 tolak 2AH X tambah AH kuasa 2 tambah K. Okey. Saya letakkan semula yang sebelah kiri ni, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, sekarang kita nak membandingkan term yang serupa di sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya gariskanlah. Okay, yang warna putih ni ialah AX kuasa 2 perkali pada AX kuasa 2. Kedua-dua belah pun di sebelah kiri dan sebelah kanan tanda sama juga, mempunyai item yang sama. Dan kita tidak mahu melihat AX kuasa 2 di sini. Kita nak tengok BX dan C. BX sudah tentulah sama dengan tolak 2 AHX, kerana itu adalah perkali kepada X. Hanya satu saja perkali untuk X di sebelah kanan. Okey, dan terakhirnya kita nak membandingkan C dengan keseluruhan AH kuasa 2 tambah K. Kerana AH kuasa 2 tambah K adalah nilai C sebenarnya, iaitu adalah pemalar tambah. Jadi kita teruskan, kita letakkan nilai B ni. B adalah persamaan dengan apa? Bersamaan dengan tolak 2AH. Tolak 2AH. Kerana kita telah membandingkan BX di sebelah kiri dan juga tolak 2AH X di sebelah kanan. Kita tidak perlu meletakkan X di situ kerana tidak penting. Kita hanya nak mencari rumus untuk H sahaja. B dan A kita ketahuilah sekiranya kita diberi satu persamaan polinomial pada mulanya, ya. Jadi saya nak pindahkan yang belah kanan ke kiri, jadi tambah, jadi positif 2AH adalah bersama dengan tolak B. Dan saya bahagikan kedua-dua belah tu dengan 2A, bermakna H adalah bersama dengan tolak B per 2A. Jadi di sinilah caranya, inilah caranya saya dapatkan formula untuk H. Iaitu sama dengan apa yang telah pun saya paparkan sebelum ni. Okey, jadi itulah caranya untuk mendapat rumus untuk H. Sekarang saya nak bergerak kepada K pula, ya. Okey, sekarang saya nak bandingkan C dengan AH kuasa 2 tambah K. Bermakna C adalah bersama dengan AH kuasa 2 tambah K. Kita nak mencari rumus untuk K. Bermakna K adalah bersama dengan C tolak AH kuasa 2. C kita ketahui, A kita ketahui daripada persamaan polinomial yang diberi pada kita. Tetapi H, ya, kita perlu gantikan dengan nilai rumus yang baru saja kita dapat di sini. Jadi K adalah bersama dengan C tolak A tambah, bukan tambah tapi darab H kuasa 2. Itu tolak B per 2A kuasa 2. Okey, kita kuasa 2 kan. Jadi K adalah bersama dengan C tolak A. Ini adalah nilai negatif. Nilai negatif apabila dikuasa 2 kan, dia akan jadi positif. Jadi B kuasa 2 per 2 kuasa 2 adalah 4. Dan juga ini A, bukan C. A kuasa 2. Dan kalau kita nampak, kita boleh potong satu A di atas dan satu A di bawah. Maka akhirnya kita dapat K adalah bersama dengan C tolak B kuasa 2 tolak per 4A. Jadi ini adalah formulanya. Okey. Jadi tadi baru saja saya tunjukkan bagaimana kita nak melakukan penyempurnaan kuasa 2 menggunakan rumus H sama dengan tolak B per 2A dan juga K bersama dengan C tolak B kuasa 2 per 4A. Dan saya telah pun tunjuk, buktinya bahawa formula ini benar. Jadi sekarang bolehlah kita terus menggunakan formula ini untuk melakukan proses penyempurnaan kuasa 2. Jadi saya harap kamu telah pun belajar daripada video ini dan mampu melakukan penyempurnaan kuasa 2, ya.
Kerana ramai juga student saya yang tidak mampu melakukannya ya. Jadi dia tanya saya macam mana nak buat. Jadi saya buat video ni khas untuk mereka dan juga pada kesemua pelajar-pelajar yang mahukan bantuan dengan penyempurnaan kuasa 2. Jadi sekiranya kamu suka dengan apa yang saya paparkan di sini, tolong subscribe dan juga like dan juga sebarkan video ni ya dalam grup WhatsApp ke ataupun dalam Facebook, dalam Instagram atau mana-mana platform media sosial. Selamat berjaya. Bye-bye.